Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Bersyukurlah kepada Allah sekiranya kamu betul-betul beriman kepadanya, betul-betul kamu mengabdikan diri kepadanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah sekiranya kamu betul-betul mengabdikan diri kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين جاه سيدنا محمد خاتم نبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jemaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat kita bertemu pada pagi ini untuk kita mulakan kembali kuliah subuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita tambahan hidayah dan taufiqnya, ganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita berhenti lama tuan-tuan, lebih kurang 5 bulan mana kita tak jumpa dalam kuliah subuh kita. Jadi kita duk bincang itu ya ayyuhallazina amanu yang ketiga di dalam Al-Quran. Seruan Allah Ta'ala kepada orang beriman di dalam senarai nombor 3 dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat 172 tu. Belum habis lagi kita bincang kerana PKP itu kita berhenti. Last kali kita jumpa bulan 2. Bulan 2, bulan 3 tak jumpa dah. 3, 4, 5, 6, 7. Dia hanya 5 bulan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Bersyukurlah kepada Allah sekiranya kamu betul-betul beriman kepadanya, betul-betul kamu mengabdikan diri kepadanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah sekiranya kamu betul-betul mengabdikan diri kepadanya. Maka tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, di hujung-hujung itulah yang kita belum habis lagi kita muzakarah, kita bincang, iaitu tentang syukur. Bersyukur. Lepas dia suruh kita makan yang halal apa semua, Allah Ta'ala suruh kita bersyukur, dan Allah Ta'ala nyatakan syukur itu sebagai ubudiyah yang sebenarnya. Hakikat ubudiyah kemuncak kepada pengabdian diri kita kepada Allah ialah bersyukur. Sebab tu Allah Ta'ala sebut washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Surat 72 surah Al-Baqarah. Baik tuan-tuan, jadi kita nak tengok sikit satu tajuk lagi daripada tajuk-tajuk kecil yang boleh ditimbulkan daripada ayat ini, iaitu persoalan berkaitan dengan bagaimana kita nak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Syukur dengan lidah, dengan anggota hati, itu semua cara kita bersyukur. Dengan harta, benda yang Allah Ta'ala bagi, dengan menginfakkan, memberikan pada jalan Allah. Syukur dengan anggota, guna anggota kita pada yang diredai Allah. Masuk kemaluan kita pun kalau bersyukur, gunakan dia pada jalan yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Semua itu cara kita bersyukur. Nanti kita tengok huraian dia. Baik, berkata Sufyanus Tsauri, dia bercakap, bersembang dengan Ja'far As-Siddiq. Ja'far As-Siddiq ni pun tuan-tuan cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tuan-tuan turunan daripada Sayyidina Ali lah, dengan Fatimah. Turun mai Ali Zainal Abidin, turun mai Ja'far As-Siddiq, apa semua tu. Tu semua tu anak cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sufyan Tsauri. Dia sembang doa ni. Sufyan Tsauri bukan keturunan Nabi, tapi dia ulama tasawuf, ulama semualah dalam semua bidang. Dia kata, aku tidak akan berdiri sehingga engkau memberitahu aku. Itu dia. Dia macam ugut Ja'far Siddiq. Dia nak tanya soalan, dia tak duduk, mereka menghadap dua orang mereka. Dan si Sufyan Tsauri kata, wahai Ja'far, aku tak akan bangun melainkan hang kena jawab soalan aku ni. Ja'far jawab, jika Allah melimpahkan nikmat kepadamu dan engkau inginkan nikmat itu berterusan dan abadi, maka perbanyakkanlah pujian dan mensyukuri nikmat tersebut. Itu jawapan daripada Ja'far. Ja'far Siddiq kata, kalau kita nak satu nikmat itu kekal dengan kita, tak dicabut oleh Allah, tak ditarik oleh Allah balik, nak buat macam mana? Perbanyakkan alhamdulillah, pujian kepada Allah, dan bersyukuri nikmat tersebut.
Nikmat tersebut kita bersyukurlah. Nikmat sihat kita bersyukur dengan kita beribadat. Nikmat sihat Tuhan bagi, nikmat lapang Tuhan bagi, nikmat dua ini yang Tuhan kata ramai manusia tertipu. Kita jangan tertipu, kita guna dua nikmat ini untuk beribadat kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah sambil kita bersyukur dengan alhamdulillah, puji dia banyak-banyak. InsyaAllah, kata Ja'far As-Siddiq, nikmat itu akan berterusan dan abadi dengan kamu. Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu kepada dalam surah Ibrahim, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, ini Allah Ta'ala beritahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Jadi Ja'far Siddiq baca ayat tu kepada Sufyan Ats-Tsauri, artinya cara macam mana nak bagi keadaan nikmat Allah yang dapat kepada diri kita itu sentiasa bersama dengan kita, tak ditarik dan dicabut oleh Allah. Cara dia kata banyak mengucapkan pujian kepada Allah, dan yang keduanya bersyukur dengan nikmat tersebut. Nah, baik. Kemudian, seandainya rezeki itu kering, maka perbanyakkanlah memohon ampun. Jadi kalau korang kering ni maksud rezeki korang ke? Buat macam mana? Banyakkan mengucap istighfar. Ini dituangkan oleh Syekh Hasan Basri, Imam Hasan al-Basri, ketika orang tanya kepada dia tentang macam mana masalah kemarau, tak dapat anak, meniaga tak jadi. Jadi tanya, dia jawab satu soalan, jatuh je jawapannya, iaitu banyakkan istighfar. Yang tak ada anak pun balik istighfar, dapat anak. Yang kering kontang negeri dia kemarau, istighfar banyak-banyak, turun hujan. Yang buat kerja meniaga tak mau nak jadi, istighfar banyak-banyak, akhirnya menjadi. Maka tuan-tuan diambil di mana? Itu diambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nuh ayat 12. Janji Allah kepada orang yang istighfar, wa qultu astaghfiru rabbakum. Di antaranya Allah Ta'ala janji pada orang yang beristighfar, wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala kata mereka yang beristighfar banyak, mohon ampun banyak kepada Allah, Allah Ta'ala akan tambahkan, banyakkan, bi amwalin, memperbanyakkan kepada mereka harta benda, wa banin, anak pinak, memperbanyakkan anak pinak, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Ta'ala akan mengadakan kebun-kebun yang subur, dan Allah Ta'ala akan menjadikan bagi kamu anak-anak sungai yang mengalir dalam negeri kamu, dalam negara kamu yang kontang tersebut, yang kering, yang kemarau. Jadi ini di antara tips atau formula Al-Quran yang Allah Ta'ala hantar kepada kita untuk menghadapi situasi-situasi yang krisis.
iaitu menghadapi kekurangan rezeki, kekeringan, kemarau, tak punyai anak dan sebagainya. Solusinya ialah perbanyakkan istighfar kepada Allah. Astaghfirullah tu tingkatkan, sebut dan insaf. InsyaAllah Allah akan bagi kepada kamu rezeki dan nikmat. Kemudian setiap anggota tubuh yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan diperelokkan oleh Allah, menuntut syukur. Setiap anggota kita tu dia menuntut syukur. Dia duk tuntut kepada kita supaya kita bersyukur. Sebab tu antara yang Nabi sebut, kita tunaikan solat duha 2 rakaat, itu dikira sudah bersyukur dengan sendi-sendi kita, sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita ni. Nabi kata bila kita tunai solat duha, sunat duha, telah menunaikan, telah bersyukur sendi-sendi tersebut. Tu tuan-tuan. Jadi makna kata dalam hidup kita ni, anggota kita pun duk minta supaya kita bersyukur dengan nikmat anggota kita. Kerana tiap-tiap anggota tubuh itu memiliki nikmat tersendiri, maka dengan itu ungkapkanlah rasa syukur atas kedua matamu. Mata kita nak buat macam mana bersyukur? Dengan menjaga pandangan dari segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau melihat suatu kebaikan dengan kedua matamu, maka bergembiralah. Namun apabila engkau melihat keburukan, maka tutuplah. Dia suruh bersyukur dengan cara macam tu. Tengok yang baik-baik, dia kata bersyukurlah. Tengok yang buruk, tutup, elakkanlah mata daripada melihatnya. Jadikanlah syukur atas kedua tanganmu pula. Macam mana? Dengan memberikan bantuan sedekah dan membantu orang yang memerlukan. Cara bersyukur tangan kita, hulurkan tangan, tangan atas lebih baik pada tangan bawah. Yadul ulia khairun min yadi sufla, Nabi kata. Kita menjadi tangan atas lebih baik daripada menjadi tangan bawah, disebut oleh Nabi. Mana kita syukur dengan tangan, sedekah, beri bantuan, tolong buat program untuk kebajikan sini sana. Itu tanda orang syukur dengan tangan. Syukur dengan lidah. Apa dia kita nak buat apa bila bersyukur dengan lidah Tuhan bagi kat kita? Berdakwah, menyeru kepada khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanha 'anil munkar. Guna lidah untuk bersyukur yang pertama sekali, yad'una ilal khair, berdakwah kepada kebaikan, menyeru orang kepada baik, menyeru manusia kepada Allah, pada Rasulnya, kepada iman, kepada amal. Itu dipanggil bersyukur dengan lidah. Mencegah kemungkaran, larang orang, nasihat daripada buat maksiat. Menyuruh orang buat baik, ma'ruf, kita ajak orang buat benda yang baik, ma'ruf. Semua itu adalah tanda kita bersyukur dengan lidah. Berzikir, itu semua tanda bersyukur dengan lidah. Tidak mengumpat, tidak membuat benda-benda yang diharamkan Allah Ta'ala. Dengan lidah kita banyak cakap bohong,
fitnah, adu domba, belaga orang dengan orang lain, cucuk sana cucuk sini, mami jarum, mamu jarum, semua tu dilarang. Lidah, maksiat lidah, melawak bodoh sampai tak kira apa, semua tu kena jaga. Lidah belakang 8 jenis dosa lidah, tuan-tuan. Puji diri sendiri pun termasuk jenayah lidah. Puji diri dia sendiri, puji anak-anak dia sendiri. Anak hang puji apa? Maka tuan-tuan yang mana dia puji depan orang, puji depan anak dia tak apa, nak bagi semangat ke apa ke, maka itu pun dia kata ujub, masuk dalam jenayah. Apa lagi tuan-tuan disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ustaz tengok tu ada 8 jenis janji bohong masuk lidah punya kerja. Janji betul bohong, tak buat, dusta. Ada lagi tuan-tuan, maki, mencaci, memerli, menghina, semua guna lidah. Maka itu tuan-tuan kena tinggal kalau kita bersyukur. Jangan buat. Kalau kita buat, mana kita tidak bersyukur dengan nikmat lidah. Sebab salah guna lidah pada bukan tempatnya, itu tanda orang yang kufur, tidak bersyukur. Maka tuan-tuan, hari ni tuan-tuan banyak berlaku dosa lidah. Kadang bohong jadi pakaian. Dia ingat tak berdosa, padahal berdosa besar tuan-tuan. Bohong sedia-sedia. Dia ingat tak apa makna, tak berzina, tak mencuri. Dia tak tahu kata bohong tu bersetara dengan zina, mencuri. Dosa dari segi dosa besar tuan-tuan. Jadi yang tu kena jaga supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang kufur nikmat. Kalau kita boleh jaga yang tu, terselamat kita daripada menjadi hamba Allah yang kufur. Jadilah kita hamba yang bersyukur tuan-tuan. Sebab kita tuan-tuan memang Allah sebut sikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Sebab tu dia duk bagi cara-cara kita ni supaya kita boleh tengok ada tak pada diri kita. Sebab Allah 3 tempat kita baca surah Taba ada, surah Sajdah ada, surah yang lain pun ada. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sikit hamba-Ku yang bersyukur. Lagi ayat qalilan ma tashkurun, sikit yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila dia bagi kita pendengaran, dia bagi kita penglihatan, dia bagi kita perasaan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tu surah Sajdah wada, surah Al-Mulk wada. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kami jadikan kepada mereka wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, nikmat besar, boleh dengar tak pekak, wal absar, penglihatan, wal afidah, perasaan. Fuad mana hati, fuad mana perasaan. Qalilan ma tashkurun, sedikit saja yang bersyukur dengan nikmat-nikmat itu. Hadis itu menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala tuntut nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat perasaan itu. Allah suruh kita bersyukur. Bersyukur lagu mana? Lagu kita sebut tadi itu. Bersyukur dengan kita tinggal apa yang dilarang Allah, dengar, lihat, perasaan yang tak elok kita jangan buat, rasa-rasa yang baik-baik saja,
Rasa-rasa yang huduh-huduh, yang buruk-buruk itu jangan ada dalam hati kita. Itu dipanggil mazmumah, keji. Masukkan yang mahmudah saja di dalam perasaan kita. Nah, termasuklah kita boleh kiaskan dengan lidah kita juga, anggota kita yang lain. Walaupun Allah sebut 3 nikmat besar tu, tapi termasuklah dengan nikmat anggota kita yang lain juga masuk lidah. Nah, kemudian syukur lagi dengan kedua kaki pula. Tadi tangan, di kaki, ialah dengan melangkahkan kakimu kepada usaha-usaha yang memberi manfaat pada seluruh hamba Allah, memenuhi keperluan mereka, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah umat Islam, menghayun kaki dalam majlis ilmu, kiri kanan ke dalam majlis-majlis ilmu, kiri kanan ke masjid solat berjamaah. Itu tanda bersyukur dengan kaki. Sebab tu Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mengambil satu langkah, dia melangkahkan kaki menuju ke majlis ilmu, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, untuk dia mendapatkan sesuatu ilmu, Allah akan mudahkan kakinya melangkah menuju syurga. Itu tanda syukur dengan kaki, tuan-tuan. Nah, jangan buat benda-benda yang dilarang. Nah, sepak terajang manusia tak pasal, itu pun dilarang, tak boleh. Kalau buat, telah salah gunakan nikmat. Kemudian seorang lelaki bertanya kepada Abu Hazim, bagaimanakah mengungkapkan syukur dengan kedua mata? Abu Hazim menjawab, jika engkau melihat suatu kebaikan dengan kedua matamu, maka umumkanlah. Namun jika engkau melihat sesuatu keburukan dengannya, maka tutupkanlah. Lelaki itu sambung lagi tanya, macam mana syukur dengan kedua tangan? Abu Hazim jawab, jangan engkau mengambil dengan kedua tanganmu sesuatu yang bukan hakmu, dan jangan pula engkau mencegah hak Allah dengan kedua tanganmu. Jadi maknanya mencegah hak Allah Ta'ala itu zakat, sedekah, tak mau bagi. Itu hak Allah Ta'ala yang kita kena keluar daripada harta kita. Tapi bukan hak kita, tapi hak Allah. Allah suruh bagi pada jalan dia. Jadi tak mau tahan tangan, tak mau buat keluar, itu pun dikira sudah tidak bersyukur. Jadi cara macam mana? Jangan kamu tahan tanganmu daripada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanya lagi, bagaimana nak syukur dengan perut? Abu Hazim menjawab, jadikanlah bahagian bawah perutmu sebagai ruang bagi makanan, dan bahagian atas perutmu sebagai ruang bagi pengetahuan. Dia suruh imbangkan, guna tenaga makan itu untuk mencari ilmu pengetahuan. Sebab kita, tuan-tuan, mengaji memerlukan kepada tenaga, memerlukan kepada makan dan minum, kerana dia banyak menggunakan tenaga. Lepas tu orang-orang hafal Quran, lepas pada hafal dia dapat. Sebab apa? Banyak guna tenaga. Lelaki itu kembali bertanya, bagaimanakah mengungkapkan syukur dengan kemaluan? Abu Hazim menjawab, dalam hal ini Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun.
mereka yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Kalau kita lampiaskan nafsu kita dengan isteri, dengan hamba sahaya, tidak dicela oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh syariat dan syarak. Tidak cela kita. Sesiapa mencari yang di balik itu, lain pada tu, lepaskan nafsu cara yang tak betul, lesbian, lewat dan sebagainya, maka mereka itu di batas. Allah Ta'ala kata adun, mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Jadi di situ makna kata bersyukur dengan anggota kita yang nama kemaluan itu ialah dengan cara kita melepaskannya pada tempat yang dibenarkan Allah Ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun ini. 572 cara Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala pelawar kita, Allah Ta'ala benarkan kita. Lain pada tu Allah Ta'ala kata tak ada, tidak dibenarkan. Kalau buat juga, kamu telah melampaui batas. Adun, melebihi sempadan. Abu Hazim menyambung keterangannya, adapun perumpamaan bagi siapa sahaja yang bersyukur dengan lidahnya tetapi tidak diiringi dengan syukur seluruh anggotanya, anggota tubuhnya yang lain, adalah bagaikan seorang lelaki yang memiliki pakaian namun dia hanya mengambil hujungnya dan tidak memakainya. Itu makna kata kalau syukur lidah saja, saya syukur dengan anggota kita macam kita pegang baju saja, bukan pakai baju. Sehingga kan pakaian tersebut tidak berguna dan tidak melindunginya daripada kepanasan, kedinginan salji dan hujan. Itu dia kata tak cukup dengan zikir atau dengan cukup syukur dengan lidah saja, tapi mesti disyukuri juga dengan anggota-anggota kita yang lain, turut bersyukur dengan cara-cara yang kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian tuan-tuan sikit ialah berkaitan dengan memahami ayat ini dari sudut fiqh. Beberapa perkara tuan-tuan dari sudut fiqh. Pertama, tentang Allah haramkan bangkai. Bangkai Allah Ta'ala haramkan makan, untuk boleh makan. Persoalannya, manfaat dia yang lain tu boleh tak kita jual ke bangkai tu, kot-kot orang ambil kulit dia, ataupun orang yang lain boleh makan, orang bukan Islam makan bangkai, kita kata jual ke mereka lah. Seumpama Ustaz kata buat contoh, bewok dalam kampung kita, kita pergi jual ke Indo, jual ke Indo makan, mereka makan, boleh tak ambil manfaat duit tu? Bagi kita tuan-tuan, sebagai ulama kata, bila dia haram dimakan oleh kita, haram juga kita mengambil manfaat daripadanya. Lembu tuan-tuan, insiden mati, kita kata kita pergi bagilah kat mereka yang makan bangkai ni. Kita tak boleh, mereka orang yang lain boleh makan. Tapi derma lah kat mereka bagi makan mak. Boleh tak? Tak boleh, sebab seruan Allah Ta'ala ini ya ayuhan nas. Ada ayat yang lain tuan-tuan, bukan hanya kepada orang Islam saja. Ya ayuhan nas, sarwa jagat. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Sebagai ulama kata, tak boleh juga kita nak ambil hasil
manfaat daripada bangkai dan juga yang lain-lain lah. Mana tak boleh lah jual bangkai tu, ambil duit dia, jual biawak untuk orang yang makan biawak. Nah, tak boleh. Tembak babi hutan dalam kebun, lepas tu kita kata jumpa siam tu, tak ambil lah RM50. Nah, ambil ya RM1, hampa makan dia lah. Tapi aku nak jual kalau sikit, main duit. Sebahagian ulama kata tak boleh mengambil manfaat daripada benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Para fuqaha berselisih dalam bab ni. Ada yang kata ianya haram makan saja, tapi boleh ambil manfaat bangkai tersebut. Ini kerana Allah Ta'ala mengharamkan memakannya, maka ada yang kata tak boleh. Bila Allah Ta'ala mengharamkan makan, secara automatik diharamkan menjual, manfaatkan bangkai tersebut. Artinya makan juga tuan-tuan, kita tak makan dari segi apa nama perbuatan tu, tapi makan hasil, dia panggil makan duit hasil daripada jual bangkai. Itu tak boleh dikira makan juga automatik. Bila Allah larang makan dari segi badan dia tu, dari segi makna, dari segi perbuatan tu, termasuklah makan hasil dia pun. Ini sebagian ulama memakai pandangan ini, mereka beristimbat dengan cara macam ni. Ada pula, namun sebahagian fuqaha, tapi pencil lah, berpendapat haram hanya pada memakannya saja. Tu. Jadi yang mana yang kuat? Tapi tuan-tuan, makna kata majoriti ulama menyatakan haram makan daging dia dan haram makan hasil dia. Tak boleh jual, tak boleh ambil duit tu, haram. Nah, dulu-dulu ada juga lah berlaku. Nah, tak tahu. Nah, ulang sawah jual. Nah, baik. Demikian juga dalam ayat yang muncul selepas daripadanya, pengharaman bangkai terbatas pada memakannya, ada dalam ayat surah Baqarah. Tuan-tuan tengok 173 selepas ayat ni. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kepada kamu makan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat, dia jadi halal bila darurat, sedang dia tidak menginginkannya dan dia tidak pula melampaui batas makan sekadar benda itu untuk hidup saja, maka tidaklah dia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dia kata ayat di situ menunjukkan bangkai ini makan, haram makan, tetapi pada ketika darurat dia jadi halal. Lepas tu ada istilah haramun indakum halalun indana. Ada satu kisah, orang tu susah, dia masak bangkai yang dia jumpa tepi jalan, jamu anak-anak dia, bau punya sedap. Lalu jiran dia ni pi minta sikit, bau sedap sangat. Dia tahan masak, masuk hidung aku sedap, aku teringin, mai sikit. Dia jawab, perempuan dia jawab, benda ni hanya halal untuk kami, haram untuk kamu. Tanya pasal apa? Dia jawab, perempuan dia jawab, kerana ni
kami ni darurat, makanan tak ada, sampai tak ada benda nak makan anak-anakku, sampai teriak meraung, begitu dahsyat sekali. Maka aku tak nak cara lain, jumpa bangkai aku pun masak sebab darurat. Halal bagi aku, tapi bagi kamu haram, sebab kamu ada makanan lain. Dengar jiran dia tu keadaan macam tu, dia merasa bersalah betul, tak cakna, tak sensitif dengan jiran. Dia kata aku bersalah, duit dia nak pergi haji tahun tu dia bagi kat kawan tu, kat perempuan tu semua sekali. Dia kata inilah hajiku, inilah hajiku, tak boleh nak pergi tahun lain dah. Haji tu dia kata aku bagi kepada kamu duit, bantu dia. Nah, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tu ayat menunjukkan kepada kita bangkai, daging babi apa semua ni haram, dia menjadi halal bila darurat, sekadar survival hidup saja, bukan boleh duk enjoy seronok sedap. Itu tak dibenarkan. Allah kata makan tanpa mengiyin, makan tanpa melampau, itu dibenarkan ketika darurat. Al-Jassas berkata pengharaman ini merangkumi seluruh aspek memanfaatkannya. Tu dia tu mana pandangan yang kata haram semua sekali, tak makan hasil pun tak boleh, makan manfaat daripada bangkai-bangkai ni pun tak boleh. Ini di pandangan daripada satu ulama, dia kata maka tidak dibolehkan memanfaatkan bangkai dalam bentuk apapun, termasuk menjadikan bangkai sebagai makanan anjing pun dia tak bagi. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan bangkai dengan pengharaman yang mutlak. Berkaitan dengan wujud bangkai tersebut, maka tidak dibolehkan memanfaatkannya kecuali menemui dalil yang mengkhususkannya bahawa pengharaman itu hanya dalam memakannya saja. Maka jika demikian, kita wajib menerimanya. Ada kita kalau tak ada ayat yang kata haram makan saja tu, tak jelas, maka dia kata tak boleh kita nak buat suka-suka, kata boleh ambil manfaat daripada bangkai. Sebab tu kambuh ya, no? Lembu accident orang kambuh ya. Hak tak kata wahala ya, kot dia pergi ambil daging gantung di market, dia pergi jual, no? Paha dia tak, no? Ambil paha 4 tu, dia kata sayang nak buang semua, ambil lah 4 paha tu gantung jual, no? Akan tetapi apakah dibolehkan manfaat lemak atau kulit bangkai? Ini tentang masalah lemak dengan kulit pula. Sebab kulit tuan-tuan guna manfaat buat gendang, buat kasut, buat apa semua. Atha Ibn Rabah cenderung membolehkan manfaat lemak dan kulit bangkai seperti untuk kecat kapal, untuk menyamak kulit. Samak kulit tu makna jemuk kering untuk kegunaan lain lah. Ada orang buat gendang, buat kompang. Adapun hujahnya adalah ayat yang dipahami bahawa pengharaman bangkai hanya terbatas pada memakannya saja. Jadi dia faham ayat tu, dia kata Allah Ta'ala kata haram makan saja. Dia tak sebut haram dari segi sudut manfaat. Maka dia kata lemak dengan kulit itu boleh dimanfaatkan. Sedangkan jumhur ulama sepakat bahawa, kita kena pakai jumhur ni lah, kemas sikit lah. Jumhur ulama, majoriti ulama kata haram memanfaatkan lemak dan kulit bangkai adalah haram. Maka sikit tuan-tuan tentang kita kadang daging kita basuh ada
darah-darah sikit-sikit lekat di daging kita. Kadang kita basuh tuan-tuan, daging pun kita tak lama sikit, sejak lama sikit tengok ayak dia dah merah dah. Pada hari tadi kita basuh putih elok dah ayak tu. Lepas tu kita tak sat, kita sejak sat tengok ayak di bawah dia merah balik. Jadi tu macam mana masalah tu darah kan? Dimaafkan. Nah yang tu dimaafkan. Sisa-sisa darah yang kita dah usaha basuh dah, hilangkan dia, tapi masih ada sikit-sikit tu, dimaafkan. Sebab apa? Sebab ada riwayat masa Rasulullah tu ada lagi, duk hidup lagi, Aisyah kata kami pernah memasak dalam periuk yang airnya berwarna kuning kerana pengaruh darah. Dia taklah merah kan, dia jadi warna macam perang tu. Tapi Rasulullah tidak menghalang kami untuk memakannya. Di situlah yang kata sisa-sisa darah pada daging yang sikit-sikit yang tidak mengalir lah, itu dimaafkan oleh syarak. Pasal Aisyah pernah berlaku, dia kata kami masak daging dalam satu periuk, air tu jadi warna kekuningan, bukan warna jernih, sebab pengaruh darah dia keluar. Maka Rasulullah SAW tidak melarang kami memakannya, iaitu kami tetap memakannya. Yang ketiga, soalan, kalau orang darurat terpaksa makan bangkai, bolehkah dia nak makan sampai kenyang atau makan untuk survive saja, survival hidup saja? Maka yang ni pun terbahagi kepada dua pandangan. Pertama, kebanyakan ulama berpendapat bahawa orang itu terpaksa makan untuk keperluan saja, kerana dia dibolehkan dalam perkara ini bersifat terdesak, dan terdesak itu tuqaddar biqadariha, dikadarkan dengan kadarnya saja, kadar untuk hidup dia, bukan kadar sampai kenyang. Maka harus disesuaikan dengan tahap keperluannya, iaitu pandangan ulama yang pertama, kata tak boleh makan sampai kenyang, makan sekadar untuk hidup. Itu pandangan pertama. Yang kedua, boleh makan sampai kenyang, ini pandangan Imam Malik. Kalau orang yang dalam keadaan terpaksa, dibolehkan memakannya sehingga kenyang kerana sesuatu yang sifat mendesak itu dapat menghilangkan pengharaman. Dia kata sebab apa? Sebab orang yang darurat dah jadi halal, bangkai itu sudah jadi halal. Dia kata bila halal, dia boleh makan sampai kenyang. Itu pandangan Imam Malik. Imam yang kata tak boleh makan sampai kenyang tu, dia berdasar kepada ayat tadi tu, ghairu adin wala, apa disebut dalam ayat tadi, ghairu famanitturra ghaira baghin wala adin. Kita pegang yang tu, siapa yang darurat, dia kena makan bukan dalam keadaan ingin, seronok, teringin dia lama dah, dia kata ni yang boleh aku makan ni, aku nak bunuh sungguh. Tu tak boleh. Allah sebut ghairu baghin wala adin. Adin mana melampaui, makan sampai melampau. Itu pandangan yang pertama. Imam Malik dia kata boleh makan sampai kenyang. Sebab apa? Dia kata benda tu dah jadi halal bagi kawan tu, kawan yang darurat tu. Dia kata tak ada masalah, bila halal boleh makan sampai kenyang. Dia pandangan yang seorang. Tapi jumhur ulama tetap berpegang kepada ayat famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Siapa yang darurat, yang dalam keadaan terdesak, sedang dia tidak menginginnya dan tidak melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu,
maka tidaklah dia berdosa. Nampak? Artinya kalau dia makan dengan enjoy sekali, dengan layan betul, itu sudah dikira berdosa. Sebab Allah kata yang tak berdosa makan ala kadar saja. Kalau makan semahu-mahunya, itu sudah jadi berdosa. Jadi tuan-tuan, kebanyakan ulama menafsirkan ayat ini memakan bangkai di luar keperluan tak boleh. Sedangkan sebagai ulama kata melampaui batas adalah melampaui batas terpaksa, yakni darurat. Dia faham begitu. Dia kata pasal melampaui batas tu maknanya darurat, terdesak. Tu yang boleh makan lebih sampai kenyang. Pandangan dalam memahami ayat itu. Imam Malik menafsirkan ayat di atas tidak menganiayai dan tidak pula memusuhi pemerintah. Wallahu a'lam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cerita tuan-tuan macam-macam dalam ni. Cara kita nak bersyukur habis. Syukur ialah tuan-tuan yang seharusnya kita perhatikan dalam ayat ini. Syukur, sifat dermawan, cintakan akhirat dan lain-lainnya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, sama ada melalui ucapan ataupun perbuatan. Seorang mukmin seharusnya berusaha mendapatkan rezeki yang halal semaksimal mungkin dan teliti dalam kehalalan makanan, pakaian dan seluruh tindakan kita. Tengok satu cerita Abdullah ibnu Mubarak. Dia ni nak masuk perang. Ketika dia nak bawa kuda dia pergi perang, dia ikat kuda dia, dia cucuk kuda dia, dia pun sembahyang. Bila dia sembahyang tuan-tuan, kuda dia terlepas waktu dia sembahyang pergi makan hasil tanaman orang lain. Lalu dia tak jadi nak pergi perang dengan kuda tu, kerana dia kata kuda dia telah makan benda yang haram dan seharusnya aku tidak berperang dengan kuda ini. Dia beli kuda lain, dan dia hadiahkan kuda tu kepada pemilik tanaman tersebut. Kemudian dia beli kuda lain untuk pergi berperang pada jalan Allah. Itu dia tuan-tuan, punya takut. Kuda dia makan. Orang kampung tuan-tuan bela kambing, bela lembu, lepas masuk kampung orang, pokok cabai orang ditala dulu. Kambing pasien tu dia suka makan pokok cabai. Maka tuan-tuan main nak buat gerui, dia sebenarnya buat tak tahu. Jiran dia kambing dia makan pun tak bagi. Itu dia tuan-tuan. Tak ada sensitif. Beza dengan ulama dulu Abdullah bin Mubarak. Dia nak pergi perang, nak naik kuda tu, tiba-tiba kuda tu pergi makan kebun orang, dusun orang, makan dalam. Maka tuan-tuan, dia tak jadi nak pergi perang. Dia hadiah kuda tu, dia beli kuda lain. Pasal takut dia pergi perang dengan membawa kuda yang haram, makan benda haram. Itu dia tuan-tuan. Ya Allah, hanya pintu-Mu yang kami tuju, restu-Mu yang kami inginkan, rahmat, anugerah dan kebaikan-Mu yang kami harapkan. Keagungan-Mu tetap kami bersandar, dalam keredaan-Mu kami upayakan. Dengan petunjuk-Mu kami mohon bimbingan. Janganlah Engkau tinggalkan kami meskipun hanya sekelip mata. Perbaikilah segala keadaan kami dan ampunilah kami, wahai Tuhan semesta alam. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma awdina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa na'udzu bika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.